Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini kita akan bercakap tentang vitamins. Kenapa saya nak bercakap tentang vitamins? Sebabkan bagi saya kita adalah satu sejenis orang, kita adalah orang yang kadang-kadang kita akan lebih mudah kekurangan vitamins, especially terutamanya kepada apabila kita bila kita makin berusia. Contohnya macam bila kita makin berusia, apa yang berlaku kepada kita adalah kita akan rasa macam kita akan cepat penat, kita akan cepat macam rasa macam-macam. So that's why sangat-sangat penting untuk kita kenal pasti apakah sebenarnya vitamins ataupun mineral, terutamanya kepada mereka yang nak menurunkan berat badan, terutama bila kita rasa macam bila kita nak kurus ni ada sahaja benda yang macam tak dapat-dapat. So that's why kadang-kadang saya memang akan suggestkan beberapa jenis beberapa jenis what we call that vitamins yang mungkin kita boleh amalkan setiap hari, multivitamins contohnya, supaya lebih mudah untuk kita dapat result dengan lebih cemerlang. Alright, so apa khabar semua yang ada dekat sini? Hai, siapa yang ada dekat situ tu? Boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat situ tu? Kan? So lagi best kalau katakan kita dapat bercommunicate, kita dapat bersembang dekat sini. Right. So hari ni adalah hari raya yang ketiga. So selamat hari raya Aidilfitri kepada semua yang ada dekat sini. Saya wakil daripada Batak Fitness ingin mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin, saya nak minta maaf daripada pihak kami, tim kami, kalau katakan ada yang terasa terlepas cakap, terlepas pandang dan sebagainya. Sebabkan kalau yes, saya minta maaf. Hai semua. Hai Siti Ahmad, Waalaikumsalam. Selamat hari raya Aidilfitri. Hai Ashraf Firdaus, apa khabar? Alright. Semua harap semua sihat walafiat lah ya. Selamat hari raya Tuan Ashraf Firdaus, apa khabar? Okay, now, so saya nak share. Sebenarnya ada 5 vitamins. Sebenarnya ada banyak sebenarnya. Ada 5 vitamins yang saya nak share hari ni. Sebab bagi saya, bila kita makin berusia, kita lagi susah untuk dapatkan vitamins yang secukupnya. So that's why sangat gila penting saya rasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nampak sihat bertenaga. Alhamdulillah, saya bertenaga juga. Okey, sangat gila penting untuk kita kenal pasti apakah vitamins yang sesuai untuk kita amalkan secara setiap hari supaya lebih mudahlah kita untuk kita dapat mengawal berat badan kita. Alright. Masih komen sikit. Alhamdulillah sihat coach. Alhamdulillah. Assalamualaikum coach yang paling handsome di Malaysia. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagilah kita. Right. Saya diajar oleh Puan Azita Tarmizi, jangan sebut selamat petang atau selamat malam. Sebab semangat waktu petang dan malam tu berbeza sikit di waktu pagi. Waalaikumsalam Puan Nurul Ikin, apa khabar? So selamat pagilah kita sekarang ni ya. Walaupun sekarang ni jam menunjukkan pukul 9 malam. Alright, now sekarang ni saya nak share 5 vitamins yang akan membantu kita untuk dapat capai penurunan berat badan dengan lebih cepat dan cara yang lebih sihat. Siapa yang nak tahu, boleh tak bagi saya love? Sebab kalau kata you all tak ready lagi, maybe saya tak perlu cerita. Waalaikumsalam Puan Nur Ikin, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Yes, kita dah hari ni lah hari yang ketiga. Hari raya. Alright, so saya nak minta maaf daripada pihak Batak Fitness sekiranya ada benda yang kami tersalah cakap, especially saya lah kan. Bila saya buat live ni kadang-kadang saya akan tercakap benda tak sepatutnya saya cakap, tapi saya cakap juga for the sake that saya nak semua orang faham yang kita semua boleh dapat faham dengan lebih mudah dan cepat. Hai semua yang ada dekat sini. Alright, saya nak share ada 5 vitamins yang saya rasa maybe boleh bantu kita untuk turunkan berat badan. So siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love dan tekan button share. Tekan button share supaya apa tahu? Supaya lebih ramai lagi orang kat luar sana akan dapat manfaat daripada video sharing yang saya nak buat hari ini. Tekan button share, buat share ke seberapa banyak group yang mungkin.
share di mana-mana tempat, asalkan apa yang kita buat ni akan dapat, apa yang kita buat sekarang ni, sama ada saya bercakap ataupun you just tekan button share saja, kita pun akan dapat memberi manfaat kepada seramai mungkin orang, especially yang berada dekat luar sana yang tak pasti macam mana caranya untuk turunkan berat badan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin. Saya nak tanya orang yang gemuk apa ubatnya. Alright. Untuk pengetahuan Puan Anissa, orang yang ada masalah berat badan, dia tak ada ubat. Ubat dia kena berdiet. In fact, sebenarnya apa yang saya nak share ni bukanlah solution utama. Okay? Bukanlah solution utama untuk kita dapat capai penurunan berat badan yang sihat. Sebenarnya apa yang kita buat sekarang ni, apa sharing yang saya buat sekarang ni, hanyalah membantu mungkin dalam 20% je lah kan, plus minus begitu, untuk kita dapat capai ke berat badan yang kita inginkan. Alright, siapa yang dah ready tadi? Saya nak tengok sikit, ada orang dah bagi saya love ni, maksudnya dia dah ready. Puan Anissa, Puan Hayati Yunus, Puan Shima Emma dah ready, Puan Nurul Iken dah ready, Puan Azita Tarmizi dah ready, Tuan Ashraf Firdaus pun dah ready, dan Puan Siti Ahmad pun dah ready. Alright, so yang dah ready tu saya nak share ada beberapa vitamins yang boleh kita amalkan setiap hari supaya kita akan lebih mudah turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Kamilah Kadir, apa khabar? Okay, now yang pertama sekali adalah, so saya nak cakap terima kasih kepada mereka yang dah ready. Slow line malam ni. Okay, thank you kepada mereka yang dah share. Okay, now yang pertama adalah, kalau kita nak turunkan berat badan, sebenarnya kan ada beberapa sistem dalam badan kita yang sebenarnya membantu kita dalam proses menurunkan berat badan. Okay, hai Puan Nursiah Salih, apa khabar? Antara sistem tersebut adalah sistem pencernaan, sistem metabolisme. Dua sistem ni sangat gila penting untuk kita dapat capai penurunan berat badan yang lebih cepat dan lebih sihat. Sebenarnya kan dalam kita makan hari-hari, apa yang kita makan pun ada mengandungi vitamin-vitamin yang tertentu. Cumanya mungkin kita kurang makan makanan tertentu yang menyebabkan progres kita slow. So bila progres kita slow, agak-agaknya senang tak kita nak capai turunkan berat badan? Kan? Bagi saya susah kalau kita nak capai berat badan kalau katakan kita tak makan makanan yang tertentu. Okay, now, so apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak share apakah vitamin tersebut. Vitamins yang pertama adalah, okay, siapa yang dah ready tadi tu saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah ready. Vitamins yang pertama adalah dah ready, boleh tak komen dah ready sikit? Alright. Okay, jangan terkejut kalau katakan wakil-wakil Batak Fitness keep on send details diorang, okay, dekat situ, sebabkan kalau katakan you all nak communicate dengan kita, bolehlah contact agent ataupun kita punya wakil-wakil di setiap negeri masing-masing. Okay, dah ready Alright, Alhamdulillah dah ready. Okay, antara vitamins yang boleh membantu kita dalam sistem metabolisme, macam saya cakap tadi, ada beberapa sistem dalam badan kita yang akan membantu kita dalam penurunan berat badan. So antara sistem tersebut adalah metabolisme. So that's why tak terkejut kalau katakan mereka yang ada masalah thyroid, terutamanya masalah hypothyroidism. Bermaksud hypothyroidism tu dia punya thyroid dia tak berfungsi dengan baik, tak cukup, macam tak dapat nak berfungsi dengan baik. Jadi bila tak dapat nak berfungsi dengan baik, sistem metabolisme dia akan jadi slow. Dan bila jadi sistem slow tu, apa yang berlaku adalah dia akan jadi susah nak turunkan berat badan. So, macam manakah caranya untuk meningkatkan dia punya hormon ataupun meningkatkan metabolisme dia? Antara salah satunya adalah dengan mengambil vitamin. Vitamin apa? Vitamin B. Vitamin B kompleks. Ada banyak vitamin B kompleks ni. Ada B1, B2, B3, B4 sampailah B12. So banyak dia punya vitamin B dia. Jadi vitamin B ni dia akan membantu kita dalam proses menurunkan berat badan sebab dia meningkatkan kita punya metabolisme kita. So kepada mereka yang rasa macam metabolisme saya slow lah.
So kalau slow, boleh cuba ambil vitamin B ataupun dalam bahasa yang lebih komersial dia, vitamin B complex. Kita boleh dapatkan banyak brand vitamin B complex yang kita boleh dapatkan dekat mana-mana tempat dekat luar sana, yang sebenarnya akan membantu kita punya proses untuk metabolisme jadi makin tinggi. Kadang-kadang kita ni terlalu mengharapkan kepada kita makan makanan tertentu ataupun kita exercise tertentu. Kadang-kadang kita akan miss out benda-benda kecil macam vitamin ni. Sebabkan vitamin ni pun akan membantu kita juga meningkatkan atau mempercepatkan progres kita untuk menurunkan berat badan. Okay, now vitamin B complex, antara vitamin B complex adalah B12, biotin, folate ataupun B9, B6, pantothenic acid ataupun B5, niacin, B3, ada riboflavin, B2 ataupun thiamine, vitamin B1. So kekurangan vitamin B ni akan menyebabkan seseorang itu susah untuk memproses makanan yang dimakan. Contohnya bila dia makan nasi, dia lambat proses nasi itu kepada tenaga. Kalau dia makan ayam ataupun ikan, dia akan lambat, badan dia akan lambat proses ayam atau ikan ni sebagai tenaga. Kalau dia makan makanan yang berlemak macam minyak dan sebagainya, so dia akan melambatkan proses menjadikan makanan tersebut sebagai tenaga. So vitamin B complex akan mempercepatkan pembakaran makanan tersebut kepada tenaga, supaya kita akan rasa lebih bertenaga dan kita akan rasa lebih bercergas. Kita akan rasa lebih cergas, terutamanya bila kita maybe macam kita rasa stres dan sebagainya kan. Dia pun akan membantu juga kita punya mood supaya tak berlaku rasa stres sangat. Vitamin B complex, yes, alright. So saya nak baca sikit komen, boleh tak? Saya nak baca sikit komen. Okay, Nursyah Salih, vitamin B complex, betul. Dah ready. Shima Emma dah ready. Puan Azita Taramizi dah ready. Puan Ai Umaira dah ready juga. Okay, now so far dapat sesuatu tak? Salah satu daripada vitamins yang akan membantu kita jadi lebih mudah untuk turunkan berat badan adalah vitamin B complex. So kekurangan vitamin B complex akan menyebabkan seorang itu lambat sistem pencernaan dia, lambat sistem dia punya menjadikan makanan itu sebagai tenaga dan seterusnya. Walaupun dia makan banyak, dia rasa macam lembik, macam lemah, macam longlai. Siapa yang ada rasa macam tu, dia rasa dah makan banyak dah tapi dia rasa macam tak bertenaga. Boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Sebab bila kita kurang makan, memang sepatutnya kita akan rasa macam lemah. Tapi bila kita banyak makan pun, macam mana kita boleh jadi lemah lagi? Sebabkan makanan itulah sumber tenaga kita. Sekiranya kita makan banyak pun kita jadi lemah, bermaksud ada masalah tersebut. So macam Puan Kamila, hyperthyroid. So kalau katakan hyperthyroid, most likely kena ambil ubat kot kena ambil ubat supaya dia punya thyroid level tu akan jadi makin stable semula. Sebabkan masalah hyperthyroid ni, dia akan, antara benda yang akan berlaku adalah dia punya badan akan lebih cepat pula membakar. Okay, macam tadi saya sebut, kalau hypothyroid, hormon thyroid dia terlalu kurang. Terlalu kurang hormon thyroid dia. Jadi apa yang berlaku kepada diri dia, dia akan membakar makanan kepada tenaga ataupun metabolisme makanan dia kepada tenaga jadi lambat. So jadi hyperthyroid pula, hyperthyroid dia sebaliknya. Dia cepat sangat, sampai bila cepat sangat badan dia macam cepat berpeluh, panas, rasa macam berat dia cepat gila turun, benda-benda macam tu. Dia kan rasa nak marah kan. On the other hand, hypothyroid pula, dia rasa macam tak bertenaga, rasa lembik, rasa longlai, rasa lemah. Walaupun makan sikit, badan dia naik lagi berat badan. Masalah dia ada berat badan. So that's why kita kena kenal pasti apakah sebenarnya masalah kita, barulah kita akan tahu apakah sebenarnya yang patut kita ambil. Macam kalau kita tak tahu kita dekat mana sekarang, kita pastinya takkan tahu mana hala direction kita nak pergi untuk pergi beraya dekat luar sana. Alright, itu adalah yang pertama, vitamin B complex. Siapa sini dapat sesuatu, boleh tak bagi saya love sikit? So
Saya ada student yang ada masalah hypothyroid, 2 ke 3 orang. 3 orang masalah hypothyroid. Hypothyroid ni kita bagilah dia makan macam mana pun, berat badan dia naik. So apa yang saya akan suggest kepada mereka adalah consume ubat yang doktor bagi. Makan ubat yang doktor bagi tu, nama ubat tu adalah thyroxine. Thyroxine tu dia akan meningkatkan ataupun menstabilkan thyroid level dia, hormon thyroid dia, supaya dia dapat keluarkan hormon thyroid yang sepatutnya. Jadi bila dapat keluarkan hormon thyroid yang sepatutnya, bila kita bagi dia meal plan, dia follow, insya-Allah nampak kesan. Kalau dia tak makan benda tu sampai bila-bila lah, dia makan sikit macam mana pun, berat badan dia naik semedang. So itulah kalau katakan mereka yang ada masalah yang bukan masalah thyroid, bukan masalah hypothyroid, bukan masalah hyperthyroid, dia adalah orang yang normal macam saya dan macam ramai orang dekat sini juga. So kalau katakan rasa progres mereka lambat untuk metabolisme akan makanan, so saya memang suggest untuk ambil B complex, vitamin B complex, untuk membantu dalam proses memetabolismakan makanan kita. Waalaikumsalam Kak Asma, apa khabar Kak Asma? Sihat walafiat harapnya. Okay, now itu adalah yang pertama, vitamin B complex. Siapa yang dah ready untuk mengetahui apakah sebenarnya antara makanan-makanan yang mengandungi vitamin B complex? Okay, antaranya adalah macam daging. Okay, daging, seafood, right? Daging, seafood, macam brown rice pun ada vitamin B complex juga. Okay, vitamin B complex ni dia terdiri daripada banyak vitamin B yang lain. B1 sampai B12, ada banyak lagi number kat tengah-tengah tu kan. So produk tenusu, telur pun ada vitamin B complex, vitamin B juga. Macam buah-buah tertentu macam pisang, apple, watermelon, tembikai kan, ataupun anggur, kacang, seeds, alright, vegetable ataupun sayur-sayuran, terutamanya sayur-sayuran yang daun dia berwarna hijau. Dan saya memang akan suggestkan kepada mereka supaya mereka dapat ambil sayuran yang berwarna hijau, daunnya macam bayam ataupun sawi ataupun apa-apa sayur berwarna hijau, sebabkan sayur-sayur tersebut mengandungi banyak vitamin B yang akan membantu kita dalam proses membakar makanan kita ataupun metabolizekan makanan kita kepada tenaga dengan lebih cepat. Alright, itu adalah contoh-contoh makanan yang mengandungi B complex. Alright, vitamin yang seterusnya, siapa yang dah ready tu boleh tak komen dah ready? Saya nampak yang dah komen ni, Puan Hayati Yunus, Puan Nurul Ikin, Puan Azita Tarmizi. Baca sikit, dah ready. Right. Puan Izan Cookies pun dah ready. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Puan Irawati, apa khabar? Right, yang seterusnya pula, vitamin yang seterusnya adalah siapa yang dah ready tu boleh tak bagi saya love sikit? Sikit je, banyak-banyak tak boleh, nanti ada orang marah. Okay, now vitamin yang seterusnya adalah vitamin D. Okay, vitamin D ni apa tahu? Vitamin D ni dia membantu kita dalam proses menurunkan berat badan. Okay, pada tahun 2000 berapa saya tak ingat, saya ada baca artikel di hari tu, ada beberapa study, beberapa kajian telah dilakukan kepada mereka yang mengalami masalah obesity, masalah berat badan. Mereka buat kajian orang yang ada masalah berat badan dan orang yang tak ada masalah berat badan, dan mereka tengok apakah sebenarnya kekurangan daripada orang yang ada masalah obesity ni berbanding dengan orang yang tak ada masalah kegemukan. Ataupun saya ulang balik semula, diorang buat kajian apakah kekurangan ataupun apakah macam nutrien yang kurang ataupun vitamins yang kurang daripada orang yang ada masalah berat badan ni berbanding orang yang tak ada masalah berat badan. Mereka dapati especially mereka yang wanita yang berusia dan kanak-kanak, mereka kurang vitamin D. Tadi tu B tu Bangladesh, ini D pula, D for Denmark. Okay. So mereka kurang vitamin D, dan mereka yang ada masalah vitamin D yang kurang, kandungan lemak di dalam badan mereka tinggi.
manakala orang yang body fat percentage diorang rendah, vitamin D diorang cukup kan. Macam orang yang ada masalah kegemukan, diorang kurang vitamin D. Jadi vitamin D ni dia membantu kita supaya dia akan dapat mengawal bacaan gula dalam darah. Dia pun akan dapat membantu juga supaya kita akan dapat berat badan yang seimbang. Walaupun sebenarnya mungkin kita tak exercise sangat pun, vitamin D ni sangat gila penting. Dan biasanya vitamin D kita boleh dapati secara natural tanpa ambil sebarang ubat sebenarnya. Siapa boleh teka kita boleh dapat vitamin D dekat mana, selain daripada kita ambil ubat lah, ataupun ambil pil macam ni. Siapa boleh jawab? Kan siapa boleh jawab? Kita boleh dapatkan vitamin D ni dekat mana lagi? Siapa yang jawab ni mesti dia power gila bab-bab ni. Okay. So, ada banyak sumber vitamin D. Tapi dalam banyak-banyak sumber ni, ada satu je yang free of charge. Tadi tu pun vitamin D. Yes! Rosdina memang power gila daripada matahari. Exposure kepada matahari ataupun exposure dalam bahasa Melayu apa pendedahan. Pendedahan kepada cahaya matahari, terutamanya pada jam 10 pagi ke bawah, ianya akan memberikan cukup vitamin D kepada kita, kepada manusia. Sebabkan kalau kita kurang berada dekat luar, terutamanya pada waktu pagi, kemungkinan besar kita akan ada kekurangan vitamin D, terutamanya daripada sumber yang percuma. Sebab apa? Sebabkan vitamin D juga akan membantu mereka yang ada masalah kencing manis supaya dia punya tahap insulin dia menjadi lebih stabil tanpa perlu sebarang ubat. Tapi of course, pendedahan kepada cahaya matahari sahaja perlukan masa yang lama sikit. So that's why kalau katakan tak nak pada dah kena kencing manis baru nak mendedahkan diri kepada cahaya matahari, why not kita keluar sekarang, kita mendedahkan diri kita kepada cahaya matahari. Sebenarnya kita tak perlu nak keluar beria pun, nak pergi berjoging ke apa ke, especially waktu PKP ni kan. Kita just boleh duduk kat depan rumah kita 10 pagi ke bawah tu, kita buat sunbathing sikit, letaklah apa-apa tikar ke dekat depan rumah, pandai-pandai lah kita kan. So itu antara salah satunya. Selain daripada pendedahan kepada cahaya matahari juga, kita pun boleh dapatkan vitamin D ni daripada kuning telur, daripada ikan-ikan seperti salmon, tuna, sardin, macam tu kan. Ada juga kita boleh dapatkan daripada daripada susu juga, fortified dairy ataupun bahan-bahan tenusu yang fortified dalam bahasa Melayu apa pula ni, tak apalah. Alright, kemudian pula mushrooms pun akan ada mengandungi vitamin D juga. Mushroom tu cendawan. So kalau katakan rasa macam nak cari option yang lebih murah lagi, boleh ambil kuning telur dan kita boleh makan. Ramai orang fikir makan kuning telur tu mengandungi kolesterol yang tinggi. Sebenarnya tak. Kita jangan salah faham. Jangan sesekali kita salah faham antara kolesterol yang ada pada telur ataupun yang ada pada makanan berbanding dengan kolesterol yang ada dalam badan kita. Contohnya, jangan kita bandingkan lemak yang ada pada makanan dengan lemak yang ada pada badan kita. Lemak pada badan kita sebenarnya dia adalah tenaga. Alright? Manakala lemak pada makanan dia pun tenaga juga. Tetapi sebabkan nama sama kan, lemak makanan, lemak badan. Sama juga kolesterol pada makanan dan kolesterol dalam badan. Kolesterol dalam badan tu membahayakan. Kolesterol dalam makanan tu rendah sangat. Rendah gila. Sebenarnya kenapa kolesterol dalam badan ni boleh wujud? Sebabkan kita makan terlalu banyak sangat sehinggakan pembentukan lemak di dalam saluran darah tu yang menjadikan kolesterol. Jadi saluran darah kita sempit. So that's why kita ada masalah kolesterol kat situ. Dan the only way untuk kita kurangkan kolesterol di dalam badan kita bukannya dengan stop makan makanan yang macam kuning telur ni, ataupun kita kurangkan makanan yang berkolesterol pada makanan. Sebabkan kolesterol pada makanan tu memang rendah sangat. Macam telur ada
berapa mg miligram. Miligram tu 1 gram rendah lagi. Kan? 1 gram rendah lagi dia punya point dia. Right. So, apa lagi? Apa lagi point dia kat sini adalah bila kita punya kolesterol dalam badan kita tinggi, antara cara dia adalah antara cara untuk kita mengurangkan bacaan atau kurangkan kolesterol dalam darah kita adalah dengan cara mengambil makanan-makanan seperti macam oats ataupun makanan-makanan yang ada fiber yang tinggi lah, senang, fiber yang tinggi. Roti wholemeal ke, brown rice ke, itu antara makanan-makanan yang boleh kita ambil waktu kita ada, sekiranya kita ada masalah kolesterol. So far boleh faham ke? Boleh faham tak? Maksud saya kalau boleh faham, boleh tak komen faham sikit. Dan sekiranya korang rasa macam apa yang saya share ni akan menyelamatkan ramai orang, please tekan button share sekarang. Bila tekan button share tu, lagi ramai orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita buat sekarang ni. Right. So, sama-sama Tuan Ahnaf Luqman. Right. So, Alhamdulillah masih faham. Okay. Alhamdulillah masih faham. Faham Okay, cool. So, kalau faham Alhamdulillah. So, vitamin D sangat penting sebab kajian menunjukkan bila orang, bukannya nak kata vitamin D ni kurang akan menjadikan seseorang itu ada masalah berat badan. Tak. Bila orang yang ada masalah berat badan, terutamanya bila mereka ada lemak yang banyak, okay, bila ada lemak yang banyak, mereka didapati ada masalah kurang vitamin D. Dan juga vitamin D ni untuk lelaki especially, vitamin D pun dia bagus untuk meningkatkan kadar testosteron level kita. Lelaki especially kan. Lelaki dia ada hormon testosteron. Perempuan pun ada juga. Macam lelaki pun ada hormon estrogen, perempuan pun ada juga. Cumanya kandungan testosteron lelaki lebih tinggi berbanding dengan perempuan, dan kandungan estrogen perempuan lebih tinggi daripada lelaki. So that's why lelaki dapat bentuk badan macam lelaki, perempuan boleh dapat bentuk badan macam perempuan. Sebabkan kandungan hormon yang saya sebutkan tadi, estrogen dengan testosteron. Okay, pendedahan kepada cahaya matahari, especially cahaya matahari, bukannya ambil ikan ke apa semua, tak. Pendedahan kepada cahaya matahari yang mengandungi vitamin D yang tinggi kepada lelaki, dia akan meningkatkan hormon testosteron seseorang itu supaya kita lelaki ataupun perempuan boleh membakar lemak dengan lebih cepat. Walaupun sebenarnya perempuan dia kurang testosteron, tapi mereka pun masih juga ada testosteron. Macam saya sebutkan tadi, vitamin D tadi tu akan membantu testosteron membuat kerja dia walaupun pada lelaki ataupun perempuan. Waalaikumsalam Puan Azura. Okay, now itu antara vitamin D punya efek ataupun kesan yang baik kepada manusia. Alright. Seterusnya pula kita nak pergi ke vitamin yang seterusnya. Saya rasa vitamin ini macam mungkin orang akan macam salah faham. Maybe orang akan salah faham. Kenapa vitamin ataupun mineral yang saya sebutkan ni membantu dalam proses penurunan berat badan? Okay, siapa yang nak tahu boleh tak komen nak tahu, sebab saya nak tengok berapa ramai yang boleh follow saya punya live sekarang ni. Kalau katakan nak tahu juga, boleh komen nak tahu ataupun boleh bagi saya muka marah. Saya nak tahu. Right. Okay, vitamin yang seterusnya. Waalaikumsalam Puan Suzana Abdul Rahman. Apa khabar? Okay. Vitamin yang seterusnya bukan vitamin lah. Yang ni lebih kepada mineral. Right. Mineral yang seterusnya adalah kalsium. Kan? Mesti ramai yang cakap kenapa kalsium boleh turunkan berat badan. Sebenarnya kalsium itu, generally speaking, dia mengandungi satu substance ataupun satu substance yang boleh yang boleh membantu kita menguatkan tulang, right? Menguatkan tulang. Tapi sebenarnya bukan itu sahaja. Kalsium bukan itu sahaja function dia. Function kalsium lebih daripada itu. Kalsium dia boleh membantu kita, yang pertama sekali meningkatkan
kita punya metabolisme. Dan yang kedua sekali, dia boleh mengawal kandungan gula di dalam darah kita, selain daripada untuk menjadikan tulang kita lebih sihat. So kepada mereka yang ada masalah kencing manis, saya memang akan sarankan juga dia ambil kalsium. Kalsium ni kita boleh ambil daripada susu, tapi kebanyakan susu dekat luar sana dah dicampurkan dengan gula, dah dicampurkan dengan sucralose contohnya kan. Dia letakkan gula untuk rasa lebih sedap, dan dia letakkan beberapa jenis bahan-bahan untuk bagi susu tu tahan lama. So that's why sangat gila penting kalau boleh kita ambil susu ataupun kalsium yang daripada sos dia sendiri. Contohnya almond pun ada kalsium juga. Contohnya lagi seeds. Okay, seeds pun ada kalsium juga. Contoh macam seeds tu macam sunflower seed dan sebagainya. Dan saya memang akan suggestkan kepada mereka yang ada masalah kencing manis juga untuk mengambil ataupun mencuba superfood ni, sebabkan memang dah terbukti di kalangan daripada student-student saya, once diorang ambil superfood ni dalam tempoh yang sangat sekejap saja, diorang punya bacaan gula di dalam darah dia menurun. Sekejap je tanpa menggunakan sebarang ubat, hanya dengan satu sudu besar superfood sehari, setiap pagi sahaja pun dah cukup dah membantu mereka yang ada masalah kencing manis supaya dapat turunkan dia punya bacaan gula di dalam darah dia. So seeds pun salah satu juga daripada punca dia. Macam ni, apakah kandungan pada superfood ni? Antara bahan-bahan dia adalah organic plants and seeds. Sama juga seeds ni pun akan membantu kita menurunkan mengawal bacaan gula di dalam darah kita. Alright. So itu adalah kalsium. Saya nak baca komen sikit, boleh tak? Baca komen sikit. Right. Hi Coach Sanisa Saini. Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Alright. Abah Musa nak tanya di mana dapat superfood tu. Tuan Abah Musa boleh contact stokis ataupun wakil-wakil ejen Batak Fitness di kawasan masing-masing. Alright. So boleh contact ejen kita, ataupun boleh juga WhatsApp dekat nombor telefon yang saya ada letak di ruangan komen tu, dan kita akan minta wakil kita untuk contact Tuan Abah Musa. Terutamanya bila Tuan Abah Musa bagi tahu lokasi dekat mana, dan lebih mudah lah kalau katakan Tuan Abah Musa nak, kita boleh bagi secara direct. Tak payah nak post jauh-jauh sangat kan. Alright, so boleh contact sama ada wakil kami yang berhampiran dengan kawasan Tuan Abah Musa, ataupun boleh WhatsApp dekat nombor telefon yang saya ada letak di ruangan komen bawah tu. Nampak tak ruangan komen di bawah tu? Right, and so seterusnya kalsium ni tadi juga, dia bila digabungkan dengan vitamin D, kan? Bila kalsium ni digabungkan dengan vitamin D, maka tercetuslah gabungan yang hebat. Dia punya kombinasi ampuh dia antara kalsium dengan vitamin D untuk membantu seseorang itu membakar lemak dengan lebih cepat, terutamanya kepada mereka yang ada masalah kencing manis type 2. Okay, apakah kencing manis type 2? Kencing manis type 2 ni memang masalahnya yang datang daripada corak pemakanan kita. Manakala type 1 pula memang lahir-lahir memang dah ada dah masalah dia punya pankreas, yang menyebabkan dia memang ada masalah kencing manis sejak daripada lahir lagi. So itu namanya type 1. Type 2 pula adalah berdasarkan daripada lifestyle dia, daripada apa yang dia makan seharian. Okay, now right, so ini adalah kajian pada tahun 2007, kalsium dan vitamin D. Secara spesifik vitamin D3 akan membantu pesakit-pesakit kencing manis supaya jadi lebih sihat, jadi lebih mudah untuk sembuh daripada kandungan daripada penyakit tersebut. Alright, so far boleh faham kita boleh dapatkan kita boleh dapat kalsium ni dan vitamin D3 dekat apa yang saya cakap ni, vitamin kita boleh dapatkan dekat farmasi je, ataupun kita boleh amalkan makanan yang sihat, yang cukup nutrien dia. Alright. Okay, apakah lagi sumber-sumber vitamin, sumber-sumber kalsium? Antaranya adalah susu, yogurt,
cereal orange juice, orange juice, jus orange kan, itulah pun ada juga vitamin kalsium dia, sorry. Selain daripada itu juga sayur-sayuran yang mengandungi ataupun sayur-sayuran yang daun dia berwarna hijau pekat, almond dan juga seeds ataupun biji rain, macam tu. Alright, so boleh follow So far boleh follow Tuan Abah Musa dekat Marang, Terengganu. So boleh tak contact sikit Tuan Abah Musa. Boleh contact dekat ejen ataupun wakil kita dekat belah-belah yang berdekatan. Right, so siapa nak tahu apakah yang seterusnya? Yang seterusnya, yang nombor 4 ni, dia lebih kepada mineral. Okay, vitamin A, B, C ni kan, dia ada sampai A sampai banyak-banyak huruf kan. Untuk mineral ni pula, nama dia bukan tu. Dia nama dia macam magnesium, iron, kalsium. Lagi apa lagi? Apa tu? Iron, apa tu, zinc dan sebagainya. Banyak lagi lah dia punya mineral-mineral yang lain. So untuk yang nombor 4 ni, siapa yang dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya like sikit? Okay, boleh tak bagi saya ikon baru? Ada ikon care sekarang ni. Boleh tak bagi saya ikon care juga kalau dah ready? Untuk yang seterusnya, sebab saya nak bagi tahu ni apakah vitamin yang seterusnya ataupun mineral yang seterusnya yang akan membantu kita, terutamanya kepada mereka yang ada masalah tekanan darah, masalah yang ada metabolisme dia tak apa nak okey kan. So mineral yang seterusnya dia memang betul akan bantu menggerakkan oksigen di dalam darah kita supaya kita akan lebih mudah nampak kesan oksigen di dalam badan kita. Macam mana tau? Oksigen ni macam kita punya macam api lah api. Kita nak bakar lemak tapi kita tak ada oksigen. Contohnya macam kita tak boleh nak nyalakan lighter kalau tempat tu tak ada udara. Tapi kalau tempat tu ada oksigen yang banyak, kita buka api sikit je meletup kawasan tu. Sama juga kalau katakan dalam darah kita tak cukup oksigen, pembakaran lemak ataupun pembakaran makanan kepada tenaga, pembakaran lemak kita akan jadi lambat sikit. So that's why paling mudah juga. Sebelum saya cerita pasal mineral yang seterusnya, saya nak bagi tahu satu je cara yang mudah gila untuk kita bakar lemak kita tanpa buat apa-apa. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu boleh tak komen? Saya nak tahu apakah tips dia, macam manakah cara dia untuk bagi kita senang bakar lemak. Nanti korang akan nampak benda ni make sense sikit. Alright. So, saya ambil pil Bioleukocel Complex yang mengandungi kalsium, vitamin D3, magnesium, zinc, vitamin B12. Okey, alhamdulillah. Bioleukocel Complex. Bagus. Elok. Saya nak tahu. Alright. Antara cara yang paling mudah untuk kita membakar lemak kita adalah dengan cara bernafas dalam-dalam. Macam tu. Kenapa tau? Kenapa? Ni saya nak cerita sikit kan? Nak cerita sikit lah kan? Bila kita nak menenangkan diri kita, antara benda yang kita kena buat adalah dengan cara kita bernafas dalam-dalam. Kan? Benda tu akan membantu kita rasa lebih tenang. Opposite wise, kalau katakan kita macam stress, kita rasa macam tension kan, maybe kita punya pernafasan kita tak cukup. Pernafasan kita macam short. So, bila orang yang stress, dia kurang oksigen di dalam badan dia. So, bila kita nak jadikan lebih mudah untuk membakar lemak dengan cara bernafas, tarik oksigen dalam-dalam, dan dia sebenarnya akan membakar banyak benda. Dia akan memudahkan diri kita untuk membakar lemak juga. So, dia berkait rapat dengan vitamin ataupun mineral yang saya nak sebutkan ni.
Apakah dia? Nama mineral itu adalah iron, zat besi. Okay, zat besi ni dia membantu membawa oksigen tu tadi yang kita sedut tu ke dalam darah kita, dan dia akan distributekan kepada organ-organ dalaman kita. Dia akan distribute kepada kita punya muscle, kita punya lemak dan sebagainya. Dan bila lemak ni kena oksigen, dia akan senang terbakar. Terbakar. Sebab memang lebih mudah untuk kita dapat capai pembakaran lemak dengan lebih cepat dengan cara mencukupkan oksigen dalam diri kita dengan cara bernafas dalam-dalam. Dan in order untuk kita dapat capai ataupun dapat menghantar oksigen kita tu ke seluruh tubuh badan kita adalah dengan mengambil iron. Iron ni sebenarnya apa yang patut ada dalam iron ni adalah dia akan membawa oksigen tu ke dalam kita punya sel darah merah supaya ianya akan dapat membawa kepada muscle dan tisu-tisu dalam badan kita. Dan bila kita dapat membawa oksigen yang secukupnya, ianya akan membantu kita menjadikan badan kita lebih mudah untuk meningkatkan metabolisme dia. Dan bila kita dapat menghantar oksigen kepada muscle tu akan senang membesar. Dan bila muscle tu membesar, BMR kita pun akan meningkat. Dan bila BMR kita meningkat, lemak kita pun akan senang terbakar juga. Nampak tak dia punya dia punya kesan macam domino effect dia tu kan. Sedut nafas sahaja, bernafas je pun kita boleh kurus sebenarnya. Tapi masalah dia kenapa kita masih lagi ada masalah berat badan. Sebab kita makan sesuka hati. So kalau kita bernafas lah dalam-dalam macam mana sekalipun, memang susah juga kita nak kurus kalau kita tak diet dengan betul. So that's why walaupun seseorang itu dia exercise, dia berjogging ke, so bila dia berjogging, dia akan sedut oksigen tu secara paksa secara paksaan oksigen tu masuk dalam badan dia. Walaupun dia dah masuk oksigen banyak-banyak, tapi dia tak makan dengan cara yang betul, pun akan mengganggu juga proses seseorang itu untuk turunkan berat badan. So antara sumber-sumber zat besi selain daripada kita bernafas tadi tu kan sumber zat besi pun, tu oksigen. Sumber-sumber zat besi tu contohnya macam daging ke kacang, macam kidney beans ke kacang merah ke kan. Kemudian pula brown rice pun salah satu juga. Sayuran berwarna hijau, soya bean, tofu, tu akan meningkatkan kita punya zat besi di dalam badan kita. Alright. So far boleh faham tak? Saya nak baca sikit komen, boleh tak? Ai Umaira, saya nak tahu. Shima Emma, saya nak tahu. Irawati, saya nak tahu. Okay, siapa yang boleh follow so far? Ini apa yang saya dah share tu, itu adalah vitamin dan mineral yang keempat. Ada banyak lagi sebenarnya, ada terlalu banyak lagi vitamin dan mineral yang saya boleh share. Kalau saya nak share pasal benda itu sahaja, mungkin akan mengambil masa secara seharian. Dan saya nak ulang balik semula, apa yang saya sebutkan ini kebanyakannya boleh kita dapati daripada makanan yang kita makan hari-hari. Cumanya mungkin kita tak makan secara secukupnya. Mungkin kita makan kurang zat-zat yang tertentu yang menjadikan badan kita susah nak menjadi lebih mudah untuk turunkan berat badan. Jadi yang paling mudah sekali cara dia adalah dengan makan makanan yang cukup, dengan mengambil makanan yang akan membantu kita juga untuk menurunkan berat badan. So that's why ilmu itu sangat gila penting. Kalau katakan kita nak kurus tapi ikut cara sobrono je, memang dia susah nak capai apa-apa. Alright, siapa sini yang dah ready untuk yang seterusnya, boleh tak komen? Boleh tak komen siapa yang dah ready untuk yang seterusnya? Yang terakhir untuk hari ini. Alright. So, saya nak buat sedikit pengumuman. Sebelum ni, masa bulan puasa, saya buat live jam 9 pagi dan 3 petang. Dan saya reservekan pada waktu malam untuk kita semua fokus kepada amal ibadat, terutamanya pada bulan puasa. Mungkin ada yang nak solat tarawih dengan family dekat rumah, ada yang nak mengaji dan sebagainya. So, saya tak nak mengacau
orang yang nak tonton live saya ni sambil belajar serba sedikit tentang macam mana cara nak turunkan berat badan, saya just ambil masa waktu pagi dan petang saja. Dan sebabkan puasa pun dah habis, dah masuk raya dah sekarang, saya akan buat live jam 9 pagi dan 9 malam. 9 pagi dan 9 malam. So 3 petang saya akan upload testimoni ataupun review yang saya dah dapat selama saya buat apa yang saya dah buat sekarang ni. Korang boleh tengok je testimoni ataupun review yang saya dah dapat daripada student-student saya, supaya kita semua akan realise bahawasanya nak kurus ni tak susah. Memang tak susah nak kurus, melainkan kalau kita tak faham cara. Alright, memandangkan ramai yang dah ready, saya nak share yang seterusnya pula. Antara vitamin ataupun mineral yang seterusnya yang saya nak highlightkan dekat sini adalah magnesium. Macam tadi, siapa tadi tu? Tuan Abah Musa kan? Tuan Abah Musa dia bagi tahu dia punya vitamin mengandungi kalsium, vitamin D, magnesium, zinc, vitamin B12. Saya rasa almost apa yang saya cakap ni ada terkandung dalam BioLiquid Complex ni. Saya bukan nak promote, tapi ini apa yang Tuan Abah Musa ambil vitamin tu. Okay, so kalau katakan dah ada tu bermaksud Tuan Abah Musa dah pun mengkonsum benda yang sepatutnya. Okay, apakah sebenarnya function magnesium? Magnesium ni dia akan ada macam reaction bahan kimia. Reaction bahan kimia untuk menjadikan, untuk produce tenaga, untuk menghasilkan tenaga, yang mana badan kita tak boleh nak buat dengan sendirinya. So magnesium tu sangat-sangat penting. So magnesium ni pula macam dia secara tak langsung dia akan membantu kita meningkatkan metabolisme kita juga. So benda ni apa yang saya cakap ni kan, bila kita makin berusia, metabolisme sistem kita jadi makin slow. So bila jadi makin slow, apa yang berlaku adalah kita susah nak turunkan berat. So tadi saya ada tengok satu kelas, ada seorang ni dia buat live, dia bagi tahu yang bila makin berusia dia kena makan sikit supaya dapat turunkan berat badan. Sebenarnya apa yang dia cakap tu betul, tapi ada cara yang lebih banyak lagi. Okey, kalau kita nak enjoy makanan kita, okey, kita boleh makan banyak, tapi dengan syarat waktu sekarang ni kita kena membakar lemak kita dan meningkatkan muscle kita. So bila muscle kita dah meningkat, kita makan banyak sikit pun tak ada masalah, masih lagi boleh turunkan berat badan. Sebab apa? Sebab bila kita meningkatkan muscle kita, metabolisme kita pun akan meningkat secara tidak langsung. So magnesium pun salah satu cara untuk meningkatkan metabolisme kita, bukan dengan menggunakan kita punya muscle, tapi dengan reaction kimia yang ada di dalam badan kita bila kita mengambil magnesium dengan secukupnya. So apakah sebenarnya sumber magnesium yang kita boleh makan? Contohnya daripada kacang, daripada seeds, okay? Daripada sayuran hijau, sayuran berdaun hijau pekat. Sayuran berdaun hijau pekat pun akan membantu juga meningkatkan magnesium. Selain dari itu adalah banana, pisang, salmon, ataupun whole grain. Okay, benda-benda yang berubi, ubi kentang especially kan, ataupun bahan ubi ataupun karbohidrat yang starchy. Starchy tu macam mana Melayu dia? So benda tu akan membantu untuk membakar lemak dengan lebih cepat, sebab magnesium, kandungan magnesium yang boleh tahan tinggi juga, yang boleh membantu untuk kita membakar lemak. Walau bagaimanapun magnesium ni macam tak sesuai untuk ada certain penyakit yang tertentu. Jadi better refer kepada doktor. Dia boleh tak ambil magnesium? Mungkin ada certain penyakit yang tak boleh ambil magnesium. Which is saya pun tak pasti pun apa juga. Saya ada terbaca, saya lupa apakah penyakit yang tak digalakkan untuk ambil magnesium. Alright, itu sahaja 5 vitamin dan 5 vitamin dan mineral yang akan membantu kita menurunkan berat badan. Sebab apa?
Kalau kita nak turunkan berat badan, mungkin kita dah berdiet dah dengan cara yang macam-macam. Tetapi bila kita perasan semula, ada lagi benda yang tak kena lagi. Mungkin kita dah follow macam-macam, kita dah let's say makan mengikut keperluan kalori kita, kita dah kurangkan pengambilan makanan yang bergula ataupun minuman yang bergula. Kita pula dah meningkatkan exercise kita, tapi macam tak dapat kesan juga. Mungkin sebenarnya kita kekurangan vitamin yang tertentu. So sekiranya you all rasa macam nak tahu lebih lanjut tentang macam manakah caranya kita dalam Batak Fitness ni, dan saya sini telah membantu ramai orang, lebih daripada 200 orang, untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu, dengan menggunakan ilmu yang saya dah belajar dalam banyak-banyak tempat. Saya pun ada ramai juga coach yang mengajar saya, yang saya bercakap secara direct, dan saya pun sedang menyambung saya punya pelajaran saya supaya saya dapat membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu. Dan sekiranya you all rasa macam nak mencari jalan, atau mungkin korang tertanya-tanya macam manakah cara yang terbaik untuk you all turunkan berat badan, so boleh contact dengan wakil-wakil Batak Fitness di negeri yang berhampiran, di kawasan yang berhampiran dengan kawasan you all, supaya kita akan dapat bercakap bagaimanakah Batak Fitness ni membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka, dan macam manakah Batak Fitness ni boleh membantu anda juga, terutamanya sekiranya you all nak turunkan berat badan tapi tak tahu cara dia macam mana. So boleh contact wakil-wakil kita, ejen-ejen dan stokis-stokis kita yang berhampiran, supaya lebih mudahlah kita mencapai berat badan yang kita inginkan. Dan di samping itu juga menjadikan diri kita lebih sihat pula pada masa akan datang. Alright, saya Syah daripada Batak Fitness. Saya seorang fitness coach, dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So jangan risau, kalau kita ada masalah berat badan, benda tu boleh settle. Semua masalah ada jalan penyelesaian dia. Yang jadi masalah dia kalau kita tak mulakan langkah sekarang. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.